Selamat sejahtera dan salam hormat kepada semua. Berita utama pada hari ini memberi tumpuan kepada satu insiden yang mencetuskan perhatian masyarakat apabila seorang anggota polis didakwa melakukan isyarat mengejek terhadap peserta perhimpunan awam. Insiden tersebut tular di media sosial dan telah mengundang pelbagai reaksi daripada orang ramai, aktivis masyarakat sivil serta pemerhati hak asasi manusia. Tindakan yang dipertontonkan itu menimbulkan persoalan besar terhadap tahap profesionalisme dan etika dalam kalangan pasukan keselamatan negara, khususnya ketika mengendalikan perhimpunan awam. Kebiasaannya, kepercayaan masyarakat terhadap polis terbina melalui interaksi yang mencerminkan keadilan, integriti dan rasa hormat. Namun, apabila tindakan yang bertentangan dengan nilai tersebut dipertontonkan secara terbuka, hal ini berpotensi menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi polis. Bagi melihat dengan lebih dekat kesan insiden ini terhadap masyarakat dan imej institusi keselamatan, kita teruskan laporan bersama wartawan kami di lapangan. Dah on ni. Terima kasih studio. Insiden yang melibatkan isyarat mengejek oleh anggota polis ini telah memberi kesan yang ketara terhadap persepsi masyarakat terhadap pasukan keselamatan negara. Kesan pertama yang dapat dilihat ialah kemerosotan kepercayaan masyarakat terhadap institusi polis. Ramai pihak mula mempersoalkan sejauh mana polis benar-benar bersikap neutral dan adil ketika berdepan dengan perhimpunan aman. Tindakan mengejek atau mempersendakan peserta demonstrasi menunjukkan kekurangan sensitiviti sosial, sekaligus meruntuhkan imej polis sebagai penjaga ketenteraman awam yang berwibawa. Selain itu, imej dan reputasi PDRM turut terjejas apabila gambar serta video insiden tersebut tersebar luas di media sosial. Penyebaran pantas ini mempercepatkan pembentukan persepsi negatif dalam kalangan masyarakat. Dalam laporan Free Malaysia Today pada tahun 2023, seorang aktivis menyatakan bahawa institusi polis harusnya menjadi contoh profesionalisme, bukannya menimbulkan rasa tidak selamat kepada rakyat yang berhimpun secara aman. Kesan seterusnya ialah kekecewaan dan kemarahan dalam kalangan peserta demonstrasi serta masyarakat umum. Tindakan yang dianggap menghina ini telah merendahkan tujuan perhimpunan yang bersifat kemanusiaan. Seorang peserta demonstrasi dipetik oleh Malaysia Kini pada tahun 2023 berkata bahawa mereka hadir untuk menunjukkan solidariti, bukan untuk dihina atau dijadikan bahan ejekan. Lebih membimbangkan lagi, insiden seperti ini boleh menyebabkan masyarakat semakin menjauh daripada pihak polis. Rakyat mungkin berasa takut atau enggan membuat laporan, sekaligus menjejaskan keberkesanan sistem keselamatan negara secara keseluruhan. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa satu tindakan tidak profesional boleh membawa kesan jangka panjang terhadap hubungan antara rakyat dan pihak berkuasa. Sekian daripada saya, Aiwan bin Atang, kembali ke studio Buletin 69. Terima kasih Aiwan bin Atang atas laporan seketika ini. Kini saya bersama Azwan bin Azwan Ali sebagai analisis kita untuk malam ini. Jadi Azwan, bagaimana pendapat awak tentang apa yang terjadi tentang polis di Raja Malaysia? Terima kasih saudara. Daripada sudut analisis saya, isu yang berlaku ini tidak wajar dilihat sebagai kesalahan individu semata-mata. Sebaliknya, situasi tersebut mencerminkan keperluan kepada pembaharuan yang lebih menyeluruh dalam sistem, struktur dan budaya kerja pasukan polis. Langkah paling utama yang perlu diberikan perhatian ialah usaha memperkukuh latihan profesionalisme dan sensitiviti gender dalam kalangan anggota PDRM. Modul latihan yang digunakan ketika ini perlu diperkemas dengan memberi tumpuan kepada aspek komunikasi, bukan lisan, kawalan emosi semasa menjalankan tugas, serta keupayaan anggota untuk bertindak secara berhemah ketika berdepan situasi tegang seperti perhimpunan awam. Selain itu, pemahaman yang jelas tentang implikasi undang-undang termasuk peruntukan di bawah Akta Gangguan Seksual 2022 dan Seksyen 509 kanan seksai perlu ditekankan supaya setiap anggota sedar akan batas tingkah laku profesional yang wajib dipatuhi. Selain latihan, aspek pemantauan dan penyeliaan dalaman juga perlu diperkukuh secara konsisten. Penggunaan kamera badan ketika bertugas, penugasan pegawai penyelia
yang bertanggungjawab di lapangan serta pelaksanaan audit tingkah laku anggota secara berkala dapat membantu mencegah salah laku sejak peringkat awal. Langkah-langkah pemantauan ini bukan sahaja berfungsi sebagai pencegahan, malah meningkatkan tahap ketulusan dan accountability dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dalam masa yang sama, sistem aduan yang lebih bebas, selamat dan mesra mangsa perlu diwujudkan bagi menggalakkan individu yang terkesan tampil membuat laporan. Rasa takut terhadap tindakan balas atau tekanan daripada pihak berautoriti sering menjadi penghalang utama kepada bangsa. Oleh itu, pelindungan identiti, kerahsiaan maklumat serta pengendalian aduan yang telus dan adil amat penting bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan dan keyakinan masyarakat dapat diberikan. Akhir sekali, perubahan budaya kerja dalam organisasi polis perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan. Tingkah laku berunsur lucah, sindiran atau gurauan seksual tidak seharusnya dianggap sebagai perkara biasa atau sebahagian daripada budaya kerja. Sebaliknya, nilai hormat, empati dan profesionalisme perlu dijadikan teras utama dalam setiap bentuk interaksi, sama ada sesama anggota maupun dengan masyarakat awam. Itu analisis daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Azwan bin Ali bin Azwan Ali atas analisis tersebut. Melaporkan dari studio Buletin 69.